bersama dengan Al-Quran. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sahabat tanya Sayyidina Aisyah, pendek cerita dengan bahasa kita ya. Sayyidina Aisyah, nak tanya sikit ni, akhlak Nabi apa dia? Sayyidina Aisyah jawab dengan satu perkataan saja. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda dengan satu perkataan saja, satu kalimah saja. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Memang Allah Taala puji baginda sallallahu alaihi wasallam dalam Quran ini, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Allah Taala memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi adalah sangat-sangat mulia. Tuan-tuan rahmati Allah. Tentunya kita tahu tentang Quran, tentang sunnah Nabi, semua tahu. Tapi nak buat tak nak buat tu, yang satu soalan yang perlu kita muhasabah. Ramai pada kalangan kita nak baca Quran tapi dia takut salah. Bukan tak nak baca, nak baca salah. Sebab asal baca Quran, ada orang kata kalau baca salah ni berdosa. Jadi pakcik tu baru dah baca sebaris, dua baris. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Pakcik tepi dia kata, pakcik salah tu, macam-macam tu tak baik tu, hamarah tu, dosa tu. Ya ke? Ya. Sadaqallahul azim. Pakcik tu baru nak belajar, makcik tu baru nak baca, baru nak dapat pahala 2-3 patah. Tapi ada orang, setengah orang lah, tak ada dari surau kita, tak ada. Tapi ada yang pegang dia nak baca Quran rasa takut. Betul tak? Takut. Sebab dia kata bukan bahasa kita, Ustaz. Bukan slang kita, bukan bahasa kita. Ini bahasa Arab. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, orang Arab sendiri pun kalau tak belajar Quran, orang Arab pun pelak. Jangan kata kita. Bahasa Melayu, kalau kita tak belajar bahasa Melayu di sekolah, nak type, nak tulis pun tak pandai kita. Walaupun kita keturunan Melayu, tapi walaupun kita di satu rakyat Malaysia, kalau tak belajar bahasa Melayu, tak kira keturunan mana, tak boleh. Tapi kalau dia belajar lebih, kemungkinan orang Cina lagi pandai pada orang Melayu di segi karangan dan sebagainya. Sebab kita rasa kita bahasa kita dah tak ada kisah. Contohnya sama juga dengan orang Arab. Kalau dia tak belajar Quran, dia tak talaqi, tak berguru, maka dia tak akan dapat ilmu. Walaupun dia orang Arab pun, walaupun dia keturunan dekat dengan orang-orang sahabat dan sebagainya, kalau tak belajar memang tak pandai. Maka di sini saya nak bagi tips kepada kita semua. Pertama kali kita niat nak baca Quran ni semata-mata mencari keridaan Allah. Dan kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah kamu Al-Quran. Itu dalam hadis. Bukan ustaz yang suruh, bukan Ustaz Suhail yang suruh, bukan Tok Imam yang suruh, bukan AJK surau yang suruh. Ini suruh daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh kita baca Quran, bukan suruh kita hafal dulu, baca dulu. Maknanya baca ni, kalau kita ni masih merangkak-rangkak lagi, kita ambil abatah dulu, kita belajar qiraati dulu. Janganlah kita ni rasa macam ego ke, ada sifat contoh ya. Kalau kita ada rasa mana boleh aku ni peringkat atuk ni nak belajar dengan peringkat cucu, mana tergamak, mana boleh. Kalau kita ada sifat ego sebegini, kita ada sifat tak boleh nak rendah diri, maknanya kita tak akan belajar sampai bila-bila. Kalau tolak jadi imam pun tak nak jadi imam. Kalau baca Yasin pun tiap malam Jumaat pun tak lancar-lancar Yasin. Kalau semak seorang-seorang baca Yasin, dan saya kita tak lulus dalam peperiksaan bacaan Yasin. Sebab apa? Duk harap baca dengan ramai-ramai je. Kalau nak baca seorang-seorang, saya pernah sekali, saya kata macam ni lah, kita nak dengar seorang-seorang baca surah Yasin. Yasin, wal Quranil Hakim, sambung. Banyak yang sangkut, yang masuk longkang, yang keluar traffic light, macam-macam lah salah. Maksudnya tak ikut tajwidnya.
Ya, pasal duk harap baca ramai-ramai, bunyi sedap semua. Padahal tak tahu yang langgar dinding, yang masuk longkang, yang tajwidnya ke laut dan sebagainya. Nak cerita sebab dengan ramai, maka kita dapat rahmat Quran tu, tak terasa kita silap. Tapi kalau baca seorang-seorang, di sini saya nak beritahu, seandainya kalau kita masih merangkak lagi dalam bacaan-bacaan Al-Quran, nasihat daripada anak anda ya, kepada tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perusian ilmu ni bukan saya nak tunjuk ajar, tapi ingat mengingat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingat satu perkara yang baik pada kita. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita rasa lupa, kadang-kadang kita rasa masuk dalam zon selesa, tak ada kisah dah. Rumah dah ada, kereta dah ada 3-4 biji kat rumah, buka dompet, buka wallet, tengok ada kredit kad, ada duit, semua Tuhan dah bagi dah kepada kita rezeki. Tapi sudut akhirat kita masih lagi kita merangkak. Sebab dalam Al-Quran Karim firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saya nak cerita bab nikmat sikit. Tuan-tuan, mampu ke nak kira nikmat yang Allah Taala bagi pada kita? Nah, saya kita tak mampu nak balas budi, nak balas nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Jadi kita nak jadi hamba yang banyak bersyukur, banyak bersyukur. Sebab bila kita banyak bersyukur, la azidannakum. Itu dalam Quran sebut. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalau kita ni banyak bersyukur kepada Allah, Allah Taala akan tambah rezeki pada kita. Apa syukur kita? Tanda syukur kita solat 5 waktu di masjid dan surau. Ya. Lepas tu solat sunat, nawafil, baca Al-Quran, ikut sunnah baginda, rajin baca hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai keluarga, mengenai jiran tetangga, apa sahaja yang mengaiti dengan rutin harian kita, itu perlu pengisian, tuan. Jadi di sini saya nak cerita tentang kalau kata kita nak baca Al-Quran masih lagi merangkak-rangkak, tak seperti tok imam, tak seperti imam, tak seperti anak tahfiz, kita masih lagi teruk, ustaz, saya ni umur saya ni 60 dah ustaz, agak-agak boleh lagi ke baca Quran seperti lancar seperti orang Arab? Boleh ibu, boleh ibu. Umi, boleh umi. Ayah, boleh ayah. Nawaitu betul nak belajar, Tuhan bagi lidah kita ni fasih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Seandainya sekiranya Allah Taala nak kebaikan untuk kita, Tuhan permudahkan untuk kita belajar ilmu agama. Niat je, kita niat nak belajar betul-betul. Ini tak belajar lagi, tengok Quran pun asal tengok Quran menguap dah. Itu masalah pula kita ni. Betul tak? Kemungkinan kita semangat untuk pegang Quran pada bulan Ramadan sahaja. Sebab dia pegang pada syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dia kata bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran. Lepas tu bulan Ramadan ni lah kita akan dapat syafaatul Quran. Sebab kita dapat satu Lailatul Qadar, malam Qadar. Jadi dia baca. Tu pun Lailatul Qadar tak dapat juga. Dia tak tahu. Tuan pun rahmati Allah. Di sini saya nak cerita. Kalau kata saya tak pandai membaca Al-Quran dengan lancarnya, cari tok guru. Tak ada ilmu, tak akan hilang dia punya maruah kita. Tak akan hilang punya nama kita sebagai atuk, nama kita sebagai ketua kampung, nama kita sebagai ni teacher bahasa, ni orang besar, ni datuk ke apa saja, minta maaf, level-level tertentu yang kita pangkat kita sebagainya. Bahkan orang akan cakap lagi, Masya Allah, low profile sungguh lah Datuk Seri itu, low profile sungguh Datuk Seri itu, Masya Allah, Puan Seri itu nampak dia humble saja, dia pergi mengaji alif bata, setahun setengah dia boleh baca Quran dah. Macam ni. Kalau tuan pun boleh buat macam ni, jangan sama sekali sebut yang ni yang saya nak sebut, sama sekali tuan-tuan jangan sebut saya ni bukan orang Arab. Satu